Okey, pada hari ini cikgu akan mengajarkan kamu semua tentang topik yang dipanggil hutan semula jadi di Malaysia. Okey. Siapa kat sini yang tahu ada berapa hutan semula jadi kat Malaysia? Saya rasa Hutan 5. tropika 5. Zaki awak rasa? 4. Saya ada 6 cikgu. 6. Okey, kita tengok berapa hutan semula jadi yang ada kat Malaysia. Okey. 4. Jawapannya 4. Okey, yang pertama adalah hutan hujan tropika. Yang kedua adalah hutan paya bakau. Seterusnya hutan gunung dan hutan pantai. Okey, jadi hari ini cikgu nak awak semua fokus betul-betul kerana mungkin tajuk ini akan dibawa masuk ke dalam peperiksaan. Okey, jadi saya nak awak lihat betul bagaimana apa ciri-ciri dan apa contoh yang akan cikgu bagi nanti. Okey, yang pertama, hutan hujan tropika. Okey, nampak tak gambar? Nampak. Okey. Awak lihat apa ciri-ciri yang ada pada hutan hujan tropika? Lebat. Tertutup. Tertutup, berserabut. Okey. Untuk makluman dan pengetahuan anak murid sekalian, hutan hujan tropika adalah hutan yang paling dominan di Malaysia. Dan Malaysia adalah antara negara yang memiliki hutan hujan tropika terbesar di dunia. Okey, jadi untuk hutan hujan tropika, dia ada beberapa sifat ataupun ciri yang kita boleh kenal, iaitu yang pertama, malar hijau. Yang kedua, dari segi pokok-pokoknya, ia adalah lurus dan tegak, tinggi. Seterusnya adalah ianya berakar baner dan mempunyai lapisan kanopi. Kenal tak apa itu lapisan kanopi? Peringkat. Kemah. Okey. Lebih kurang macam kemah, tapi ianya cara mudahnya adalah dahan-dahannya adalah menutupi dan kebanyakannya menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan. Jadi, anak-anak murid, sebab itulah kalau awak semua perasan di hutan, pokok-pokoknya adalah tinggi kerana jikalau pokoknya adalah rendah, cahaya matahari tak sampai, jadi tak dapat hidup kerana tak dapat cahaya matahari. Okey. Dan di hutan hujan tropika di Malaysia, kita terkenal kerana kita memiliki beberapa jenis pokok yang bernilai dan bermutu tinggi. Antaranya ialah pokok cengal, meranti, geruing. Kenal tak pokok pokok cengal? Nah, Kenal. Orang buat apa? Keras kayu dia. Keras kayu dia. Okey, kayu memang keras. Okey. Buat perabot. Okey, banyak. Jikalau anak murid nak tahu semua, banyak jenis pokok yang ada di hutan hujan tropika. Dan salah satu ciri utama hutan hujan tropika adalah ianya mempunyai kepelbagaian. Kepelbagaian dari segi pokok dan juga dari segi hidupan liar. Okey, terdapat beberapa contoh hidupan liar juga dalam hutan hujan tropika. Antaranya hidupan liar seperti harimau, gajah, monyet dan ular. Okey. Jadi itu adalah untuk hutan hujan tropika. Cikgu ingin tegaskan sekali lagi bahawa ianya ada beberapa ciri yang anak murid semua perlu ingat. Antaranya malar hijau, pokoknya tegak, berakar baner dan pokok lurus tinggi. Okey. Okey, Seterusnya kita bergerak kepada hutan paya bakau. Okey, untuk hutan paya bakau, kebiasaannya ianya adalah di kawasan berlumpur dan pinggir laut. Bagaimana hutan paya bakau terbentuk? Kerana sistem salirannya yang kurang baik. Jadi air yang sewaktu air laut pasang, ianya air akan terperangkap dan sukar untuk kembali kepada keadaan asal. Inilah yang menyebabkan kawasan tersebut berlumpur. Okey, untuk hutan paya bakau, kat mana biasanya kita boleh temui hutan paya bakau? Kat bahagian mana di Malaysia? Kat mana? Ini Selat Melaka. Selat Melaka lagi? Terengganu. Oh, Terengganu. Lagi? Okey, untuk pengetahuan awak semua, Barat. kebiasaannya hutan paya bakau akan tumbuh di bahagian barat semenanjung Malaysia seperti Muara Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang pun ada tapi tak banyak, ianya hanya ada di bahagian tanah besar. Dan kebiasaannya terdapat banyak spesies di hutan paya bakau ni
jika kita lihat dari segi hidupannya adalah burung, ular, ikan, ketang. Dan hutan paya bakau ini adalah pokok bakau ni adalah salah satu pokok yang mempunyai kepelbagaian dari segi penggunaannya. Kerana ianya di samping menjadi habitat untuk haiwan, ianya juga menjadi penampan bagi ombak dan juga tsunami. Jika kita lihat tsunami yang melanda di Pulau Pinang pada beberapa tahun lepas, kita telah menanam pokok bakau. Selain menyediakan ianya sebagai habitat, ianya adalah penampan ombak dan penampan angin yang amat baik. Dan untuk di hutan paya bakau juga terdapat beberapa jenis pokok. Kamu semua boleh mengenal pasti dan mengecam apa itu ciri yang ada pada hutan paya bakau apabila kamu tahu pokok-pokok yang ada di sana. Kerana okey, jenis pokok yang ada adalah pokok bakau, gelam, pokok nibung. Okey. Dan untuk pokok-pokok yang kebiasaannya ada di hutan paya bakau, mereka ada beberapa ciri. Okey. Dari segi akarnya, dari segi daunnya dan dari segi batangnya. Okey. Untuk jika kita lihat dari perspektif akarnya, ciri pada akarnya, ia mempunyai kebiasaannya dua jenis akar, iaitu akar ceracak dan akar jangkang. Kenapa mereka mempunyai dua jenis akar yang berbeza berbanding hutan-hutan tropika? Kerana sebagai contohnya, akar ceracak dan akar jangkang, ianya tumbuh lebih tinggi daripada paras air laut. Jadi ia membolehkan pokok mendapatkan oksigen walaupun sewaktu air pasang. Dan untuk akar tersebut juga, ianya tumbuh sedemikian kerana ianya bagi mengukuhkan kedudukan posisi. Kerana seperti anda semua tahu, apabila berada di tepi pantai, ianya mudah kena ombak dan tanah yang berlumpur menyebabkan ianya mudah goyah. Jadi ianya mempunyai akar yang panjang di dalam tanah bagi menstabilkan kedudukan pokok. Andai kata ada ombak yang besar ataupun angin yang kuat. Okey. Seterusnya adalah hutan apa awak rasa? Rimba. Hutan rimba. Okey, hutan pantai. Okey, hutan pantai. Okey, jika awak lihat pada gambar ni, okey, kat mana awak boleh jumpa lebih kurang macam ni keadaannya? Besut Terengganu. Besut Terengganu. Okey, Besut Terengganu. Bukit Keluang, tepat sekali. Itu adalah Bukit Keluang adalah salah satu contoh Dah pergi tu. hutan pantai di Malaysia. Okey. Dan untuk hutan pantai, ianya akan tumbuh di kawasan pinggir laut yang berpasir. Okey, jadi apabila awak katakan bahawa di Besut Terengganu adalah hutan pantai, jadi kamu boleh kenal pasti bahawa di Besut Terengganu ataupun Pantai Timur adalah pantainya berpasir, kerana hutan pantai hanya tumbuh dan kehidupannya biasanya hanya ada di kawasan pantai yang berpasir. Dan terdapat beberapa contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh awak kenal pasti untuk hutan pantai. Antaranya ialah pokok ru, pokok kelapa, pokok mengkuang dan semak samun. Semak samun adalah pokok juga, pokok ru. Okey, seterusnya adalah hidupan liar. Hidupan liar yang ada adalah ketang, siput dan serangga. Okey, jadi jika kita lihat kebiasaannya, hutan pantai ni akan wujud di bahagian pantai timur saja kerana pantainya adalah berpasir dan ia mempunyai ciri yang amat baik untuk tumbuhan yang saya sebutkan tadi, iaitu pokok ru, pokok kelapa. Kerana pantai yang berpasir ni memudahkan proses saliran, iaitu pergerakan air di bawah tanah. Jadi ia memungkinkan untuk pokok tersebut tumbuh di sana. Dan jika kita lihat contoh tumbuhan tu, ia ada beberapa ciri. Antaranya ianya adalah ciri yang malar, iaitu yang seperti pokok kuda, api-api. Okey, ianya adalah tumbuh di atas tanah. Ianya bukan jenis pokok tegak, kerana jika andai kata pokok tegak yang ada di hutan tropika tumbuh di sini, ianya akan terbalik. Kerana apa? Kerana struktur pasirnya, ciri-ciri yang ada pada pasir menyebabkan tanah itu tidak kemas. Okey.
Okey, selesai untuk hutan pantai dan yang terakhir adalah hutan gunung. Okey, untuk pengetahuan awak semua, hutan gunung tidak banyak di Malaysia. Okey. Dan hutan gunung ni ianya dipanggil hutan gunung apabila ketinggiannya mencapai 1000 meter ke atas. Okey, apabila hutan tu ketinggiannya adalah 1000 meter di atas, ianya dipanggil hutan gunung. Dan ada beberapa tumbuhan seperti kolampat, pokok pin, oak. Okey, jadi kenapa pokok ini boleh tumbuh di kawasan yang lebih melebihi 1000 meter? Kerana ianya ada beberapa ciri dan kebiasaannya apabila ketinggiannya melebihi 1000 meter ialah ia adalah pokok yang bersuhu sederhana seperti proses yang kita tahu tanaman, projek tanaman di Cameron Highland, Genting Highland itu adalah antara jenis pokok yang ada di hutan gunung. Seterusnya di hutan gunung juga ada hidupan liar seperti tupai gunung, burung Raja Wali. Kenal tak burung Raja Wali? Tak kenal. Tak kenal. Okey, seterusnya ada juga ular pucuk. Ular pucuk dan siamang. Jadi anak murid sekalian, hutan gunung ada beberapa ciri lah awak perlu lihat. Ciri yang pertama untuk ia dipanggil sebagai hutan gunung adalah ketinggiannya. Ketinggiannya haruslah melebihi 1000 meter. Dan terdapat pelbagai tumbuhan dan hidupan liar juga di hutan gunung. Jadi, okey, awak dah kenal pasti apa tadi 4 hutan yang ada? Hutan Tropika, hutan paya bakar, hutan pantai, hutan gunung. Okey, dan hutan gunung. Jadi tadi cikgu dah bagi itu apa jenis 4 jenis hutan yang ada serta ciri-ciri dan contohnya. Jadi kamu semua perlu ingat apa contoh dan ciri supaya kamu dapat jawab soalan semasa peperiksaan nanti.